Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Izham dan rakan-rakan. Kami dari kumpulan 11 yang terdiri daripada Datin Wan Nursia Wan Abdullah, saya Farida Raimin dan Haji Ainun Haji Mamit akan membentangkan tugasan kumpulan kami yang bertajuk Pelaporan Efektif dalam Pentaksiran Berasaskan Bilik Darjah PBD SMK Tabubuan Kota Kinabalu Sabah Smart PBD. Sinopsis. Pelaksanaan PBD masih banyak isu dan salah satunya ialah sistem pelaporan dan perekodan bukti atau eviden pentaksiran yang dibuat. Perkara ini di bawah elemen pengesanan dalam penjaminan kualiti PBD. Pihak sekolah perlu membuat perubahan dengan mencipta satu aplikasi menggunakan Google Sheet yang memudahkan tugas guru-guru untuk merekod dan menyimpan semua eviden pentaksiran yang dinamakan sebagai Smart PBD. Projek bermula dengan dialog prestasi bagi mengenal pasti isu-isu dalam pelaksanaan PBD. Panitia Pendidikan Islam dan Matematik dipilih sebagai projek rintis. Selepas penambahbaikan dibuat, semua panitia akan menggunakan aplikasi ini bagi membantu meningkatkan pencapaian murid. Sebagai pengenalan, pentaksiran sekolah atau PS telah dikenali sebagai pentaksiran bilik darjah PBD bermula pada hujung tahun 2016. PBD melibatkan proses mengumpul dan menganalisis maklumat serta membuat refleksi yang berterusan terhadap PDP dalam membuat pertimbangan secara konsisten ke arah menambah baik PDP tersebut. Garis panduan dari KPM lengkap, tetapi kebanyakannya dibuat secara fizikal dan manual. Salah satu proses kerja yang agak rumit dan mengambil masa guru-guru ialah aspek pelaporan yang merangkumi kaedah pentaksiran, eviden atau bukti, tahap penguasaan yang dicapai dan laporan keseluruhan pencapaian PBD bagi setiap murid. Rasional projek. Yang pertama, guru-guru menghadapi masalah merekod dan menyimpan semua eviden murid dengan baik kerana kaedah pentaksiran yang banyak dan pelbagai. Oleh itu, perlu ada sistem yang memudahkan tugas guru. Kedua, guru mempunyai banyak tanggungjawab dan peranan di sekolah selain menjalankan tugas utama atau core business, iaitu mengajar murid di dalam bilik darjah. Oleh yang demikian, pihak pentadbir perlu melakukan perubahan dalam mana-mana sistem pelaksanaan sesuatu dasar seperti PBD supaya motivasi kerja guru semakin meningkat dengan adanya sistem sokongan. Yang ketiga, pelaksanaan PBD perlu ditingkatkan keberkesanannya kerana akan mempengaruhi pencapaian murid. Oleh itu, cadangan membina daripada semua guru mesti diberi perhatian oleh pemimpin sekolah dan seterusnya membuat perubahan. Visi dan misi projek. Visi, inovasi PBD penjana kecemerlangan murid. Misi, yang pertama, mengurangkan beban tugas guru melalui projek inovasi efektif, dan yang kedua, memantapkan pengurusan pentaksiran murid yang berkualiti melalui perubahan yang terancang dan berfokus. Seterusnya ialah matlamat. Memantapkan pengurusan pentaksiran berasaskan bilik darjah atau PBD dengan menggunakan aplikasi sistem yang mudah dan berkesan untuk meningkatkan pencapaian murid. Objektif bagi projek ini ialah yang pertama, semua peserta dapat mengenal pasti kelemahan pengurusan eviden pentaksiran sebelum menggunakan aplikasi Smart PBD. Kedua, semua peserta dapat mengikuti semua langkah mengoperasikan aplikasi Smart PBD dengan mudah. Yang ketiga, semua peserta dapat mengaplikasikan kemahiran ICT semasa menggunakan aplikasi Smart PBD di kelas masing-masing. Dan yang keempat,
semua peserta dapat membuat penilaian keberkesanan aplikasi Smart PBD dan mencadangkan penambahbaikan sistem yang lebih mantap. Seterusnya ialah jadual perbandingan situasi sedia ada sebelum projek perubahan dan situasi selepas projek perubahan. Okey, situasi sedia ada sebelum projek perubahan. Yang pertama, guru sukar membuat penilaian, memberikan skor ataupun markah pentaksiran yang menggunakan pelbagai kaedah seperti bertulis, pemerhatian, lisan, PBL dan lain-lain kerana eviden atau bukti yang diperlukan juga pelbagai. Kesannya, guru sukar membuat pertimbangan profesional atau penilaian dengan telus dalam masa yang singkat dan dikuatiri penilaian yang dibuat tidak mengikut kecerdasan murid yang sebenar. Jadi situasi selepas projek perubahan, guru mudah menilai hasil kerja murid kerana eviden yang banyak dan pelbagai. Kesahan dan kepercayaan penilaian ada. Guru melakukan pertimbangan profesional dengan betul dan tepat. Jadi, tidak berlaku penganiayaan dan ketidakadilan kepada murid kerana tahap penguasaan yang diberi disokong dengan bukti atau eviden yang jelas. Yang kedua, guru sukar menyimpan eviden pentaksiran daripada murid kerana penyimpanan eviden yang terhad. Kepelbagaian eviden seperti lembaran kerja, gambar, latihan bertulis, rakaman dan sebagainya sukar disimpan dan direkodkan oleh guru kerana murid yang ramai. Kesannya, sukar mengesan perkembangan secara menyeluruh dan melakukan tindakan susulan yang diperlukan untuk peningkatan pencapaian PBD. Selepas projek diharapkan semua eviden atau bukti pentaksiran daripada murid senang disimpan dan boleh diakses pada bila-bila masa dengan menggunakan apps yang ringkas dan mudah. Guru mudah membuat ulasan tentang kuantiti dan juga kualiti eviden daripada murid dan membimbing mereka agar lebih kreatif dengan menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi atau kebat dalam semua aktiviti pentaksiran. Hasilnya, pencapaian PBD atau tahap penguasaan akan meningkat. Yang ketiga ialah sistem penyimpanan data pentaksiran kurang sistematik kerana guru-guru masih menggunakan kaedah catatan dengan rekod secara manual dan fizikal atau sistem fail. Oleh itu, semakan data jarang dibuat dan tindakan susulan iaitu membuat penambahbaikan juga lambat dibuat. Kesannya, kaedah pentaksiran dan aktiviti murid dalam bilik darjah tidak pelbagai dan eviden juga terhad. Akhirnya, potensi murid kurang berkembang dan matlamat PBD tidak tercapai sepenuhnya. Selepas projek, penyimpanan data lebih mudah, cepat dan selamat. Tidak ada lagi kes kehilangan bukti pentaksiran yang dibuat. Guru boleh menyemak dan menilai kembali keberkesanan aktiviti PDP dan membuat perubahan pada kaedah dan aktiviti di dalam bilik darjah. Pengetua, penolong kanan, ketua bidang dan ketua panitia juga mudah membuat semakan dan pemantauan serta melakukan tindakan susulan berdasarkan 4 elemen penjaminan kualiti iaitu pementoran, penyelarasan, pemantauan dan pengesanan. Okey, saya akan menyambung di bahagian teori. Teori yang akan kami gunakan ialah teori perubahan pendidikan Fullen 2001. Penekanan kepada kesediaan guru untuk menerima dan melaksanakan perubahan. Sesuatu perubahan yang dilakukan dianggap sebagai proses yang berlaku dalam tempoh masa tertentu untuk mengubah individu atau situasi. Terdapat 3 fasa umum dalam pembahagian proses perubahan mengikut teori perubahan ini. Fasa pertama, fasa permulaan mencakupi proses penelitian yang membawa kepada seseorang itu membuat keputusan untuk menerima inovasi yang berkaitan. Fasa ini dapat menentukan seseorang dapat menerima perubahan dengan sikap positif atau negatif. Fasa kedua adalah fasa pelaksanaan,
Dinamakan juga fasa penggunaan awal, biasanya pada 2 atau 3 tahun pertama penggunaan. Membabitkan pengalaman awal dalam proses untuk mempraktikkan perubahan tersebut. Manakala fasa ketiga ialah fasa penginstitusian. Merujuk kepada keadaan sama ada perubahan dijadikan sebagai sebahagian daripada sistem yang sedang berjalan atau sebaliknya. Seawal fasa permulaan, keterlibatan guru dalam proses perubahan pendidikan adalah penting seiring dengan aspek keperluan mereka dipenuhi dan keadaan semasa yang sesuai untuk melaksanakan sesuatu perubahan. Sikap positif guru yang bersedia menerima perubahan tersebut menjadikan perubahan sistem pendidikan adalah sesuatu kejayaan. Konsep perubahan pendidikan ialah penstrukturan semula, penambahbaikan, pembaharuan, inovasi dan juga reformasi menurut Hairi 2006. Ini menunjukkan institusi pendidikan perlukan perubahan dan penambahbaikan supaya pelajar lebih berdaya saing. Berdasarkan fasa ini, anggota organisasi perlu memainkan peranan dalam melaksanakan perubahan yang diperkenalkan. Okey, kami menggunakan model perubahan Fullen yang merangkumi 3 fasa juga. Pertama, permulaan, mula terima perubahan. Kedua, pelaksanaan, proses aplikasi berlaku dengan menggunakan teknik dan inovasi yang dipilih. Dan pembudayaan, memastikan perubahan yang dipilih dijadikan amalan. Seterusnya, senarai jawatan kuasa projek pula penaung adalah Pengetua Puan Faridah binti Raimin, Pengerusi Encik Al-Itqam bin Dollah, Timbalan Pengerusi Puan Nur Aflizah binti Sulung dan Puan Asmah binti Ismail, penyelaras bersama Datin Wan Nursiah binti Wan Abdullah dan saya sendiri Puan Haji Ainun binti Haji Mamid. Setiausaha Puan Nur Hafizah binti Rizwan, Bendahari Puan Hartini Abdul Rahman, Bahagian Sijil dan Cenderamata Puan Priscilia Hilda Anak Tanis dan Puan Helena Doris, Bahagian Pendaftaran Puan Nur Hidayah binti Suhaimin dan Puan Aisyah binti Muslan. Seterusnya, kebajikan peserta pula ialah Puan Nur Hidayah binti Munili, Puan Nurlinah binti Buslin. Bahagian kebersihan tempat pula Puan Salsiah binti Gusili dan Puan Santi binti Zainuddin. Bahagian peralatan pula akan diketuai oleh Puan Jerina binti Ahmad dan Puan Nur Farahin Syazwani binti Saidi serta Encik Zulhairi. Bahagian makanan dan minuman akan diuruskan oleh Puan Kristina, Puan Noranun Rahaban dan Puan Dayang Suriah binti Ratman. Bahagian fasilitator pula akan diuruskan oleh Encik Muhammad Farhan Hafiz bin Awang Buntar, Encik Erwan Engelbert Silvista, Tan Suloi, Puan Norsidah dan Puan Anissa. Sementara bahagian fotografi dan videografi pula Encik Zul Azni bin Adrian. Okey, kita beralih kepada perincian tugas ahli jawatan kuasa. Penaung merupakan pengetua. Sebagai penaung akan memberi sokongan terhadap apa jua penambahbaikan supaya program ini mencapai matlamatnya. Pengerusi pula akan berperanan sebagai mempengerusikan mesyuarat pelantikan ahli untuk jawatan kuasa program Smart PBD. Mempengerusikan segala mesyuarat yang dijalankan oleh ahli jawatan kuasa pengelola, memastikan segala maklumat yang diterima dan disampaikan kepada AJK serta guru penasihat. Timbalan pengerusi pula akan membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi, mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi, menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengerusi program dari masa ke semasa. Penyelaras bersama pula akan mengadakan mesyuarat untuk pembahagian tugas serta penerangan setiap tugas AJK yang terlibat. Memastikan semua AJK menjalankan tugas dengan teratur dan terancang. Memastikan setiap aktiviti diselaraskan mengikut jadual program dan memastikan perjalanan program berjalan lancar. Okey, setiausaha akan bertindak sebagai penyedia surat panggilan dan minit mesyuarat, penyediaan kertas kerja dan surat iringan, menguruskan surat jemputan fasilitator yang bertauliah. Bendahari pula akan mendapatkan sumbangan daripada pihak yang berkaitan, mendapatkan tajaan dari NGO untuk menyokong kewangan projek, mengumpul dan merekod akaun perbelanjaan projek. Bahagian cenderamata dan sijil pula akan memastikan penyediaan sijil dan cenderamata disediakan
menyediakan anggaran perbelanjaan yang diperlukan untuk sijil dan cenderamata. Bahagian pendaftaran pula menyediakan fail pendaftaran peserta, membantu pengurusan peserta semasa pendaftaran bersama guru penyelaras, menguruskan pembahagian peserta kepada kumpulan, dan bahagian peralatan pula akan menyenaraikan alatan yang diperlukan untuk program Smart PBD, menguruskan urusan tempahan bilik mesyuarat, menyemak dan memulangkan alatan yang dipinjam, membuat laporan tentang kehilangan serta kerosakan pada alatan yang dipinjam. Bahagian disiplin pula akan menguruskan peserta agar program berjalan dengan lancar, memastikan disiplin dan keselamatan peserta berada pada tahap yang tinggi, memberi taklimat tentang peraturan dan tata tertib program serta aktiviti yang dijalankan. Kebersihan tempat pula akan memastikan semua tempat dalam keadaan bersih setiap masa, menyediakan jadual bertugas di tempat-tempat yang ditentukan, memastikan peserta menjalankan tugas yang telah ditetapkan, dan memastikan peralatan mencukupi untuk tugas-tugas pembersihan. Bahagian makanan dan minuman pula akan menentukan kos penyediaan makanan serta menu untuk semua peserta, fasilitator serta AJK yang bertugas menyelia penyediaan makanan dan minuman peserta, memastikan aspek keselamatan, kebersihan dan ketepatan waktu makan berjalan lancar, memastikan semua peserta dapat makan dan minuman yang mencukupi. Bahagian fasilitator pula akan menjadi pemudah cara kepada peserta dalam sesuatu aktiviti. Membantu peserta dalam menjelaskan sesuatu isu atau permasalahan yang dibincangkan, menjelaskan matlamat yang hendak dicapai dalam setiap aktiviti atau pertandingan, sentiasa mengawasi peserta dalam setiap aktiviti, membuat pemerhatian dan menyediakan laporan perkembangan peserta dari masa ke semasa, memastikan peserta sentiasa berdisiplin dan mengikut peraturan serta adab dalam setiap aktiviti. Mengambil dan mencatat kehadiran ahli setiap aktiviti. Bahagian fotografi dan videografi pula akan mengambil gambar dan video sepanjang peserta program Smart PBD menjalankan aktiviti. Kita beralih kepada tentatif program bengkel pembinaan aplikasi. Pada 5 Mei 2023, pagi Jumaat 8 hingga 9 pagi, pendaftaran peserta oleh setiausaha, 9 hingga 10 pagi taklimat program oleh pengerusi, 10 hingga 11 pagi soal jawab dan pembahagian kumpulan oleh timbalan pengerusi, 11.30 pagi hingga 1 petang bengkel fasilitator, 1 hingga 2 petang makan tengah hari dan solat zuhur oleh jawatan kuasa makanan dan minuman, jam 2 hingga 5.30 petang bengkel oleh fasilitator. Pada hari Sabtu 6 Mei 2023 pula jam 8 hingga 10.30 pagi bengkel yang akan dimulakan oleh fasilitator. 10.30 hingga 11 pagi minuman pagi akan diedarkan oleh jawatan kuasa makanan dan minuman. 11 hingga 1 tengah petang bengkel akan dikendalikan oleh fasilitator. 1 hingga 2 petang makan tengah hari dan solat zuhur oleh jawatan kuasa makanan dan minuman. 2 hingga 5.30 petang bengkel akan diteruskan oleh fasilitator. Pada hari Ahad 7 Mei 2023 pula jam 8 hingga 10.30 pagi bengkel akan diteruskan oleh fasilitator. 10.30 hingga 1 pagi minuman pagi akan diedarkan oleh jawatan kuasa makanan dan minuman. Jam 11 hingga 1 petang resolusi akan dibentangkan oleh fasilitator. Jam 1 hingga 2 petang makan tengah hari dan solat zuhur oleh jawatan kuasa makanan dan minuman. Jam 2 hingga 4.30 petang perasmian penutupan penyampaian sijil kepada peserta, jamuan dan bersurai. Itu akan dikendalikan oleh pengerusi. Okey, berikut adalah cartagan perjalanan program pembinaan aplikasi Smart PBD. Yang pertama sekali, pada permulaan awal bulan Mac, dialog panitia, pemilihan panitia pada minggu kedua, pelantikan jawatan kuasa bermula daripada minggu kedua hingga minggu keempat bulan Mac,
Mesyuarat yang pertama akan diadakan pada minggu kedua hingga keempat bulan Mac juga. Mengenal pasti subjek percubaan bermula daripada minggu ketiga bulan Mac sehingga minggu ketiga bulan April. Mengumpul item persediaan awal apps juga akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Mac hingga minggu ketiga bulan April. Maknanya dalam tempoh 1 bulan. Pembinaan apps pula akan diadakan pada penghujung bulan April dan sehingga ke penghujung bulan Mei. Begitu juga dengan ujian pralari apps, ujian lari apps, penambahbaikan ujian lari apps dan ujian lari apps dan penggunaan sepenuhnya akan diadakan pada bulan Mei. Minggu pertama hingga minggu keempat. Begitu juga penggunaan bagi mata pelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Ainun. Seterusnya saya meneruskan penjelasan yang seterusnya berkenaan dengan aktiviti dan diterangkan sekali berkenaan objektif bagi aktiviti tersebut dan model perubahan yang terlibat dalam aktiviti ini. Aktiviti kita yang pertama bermula dengan taklimat program, di mana objektif bagi program ini, taklimat ini adalah di mana semua peserta dapat mengenal pasti kelemahan pengurusan, evidens pentaksiran sebelum menggunakan aplikasi Smart PBD. Ini adalah fasa permulaan di mana peserta mula menerima perubahan. Program taklimat ini disusuli dengan soal jawab, pembahagian kumpulan dan pembahagian bengkel. Jadi objektif ini adalah untuk memahami masalah ketika soal jawab dan ia adalah berkenaan dengan fasa permulaan mencakupi proses penelitian yang membawa kepada seseorang itu membuat keputusan untuk menerima inovasi yang berkaitan. Fasa ini dapat menentukan seseorang dapat menerima perubahan dengan sikap positif atau negatif. Seterusnya, aktiviti yang kedua adalah aktiviti bengkel 2. Ketika bengkel ini, objektif bagi bengkel ini adalah semua peserta dapat mengikuti semua langkah mengoperasikan aplikasi Smart PBD dengan mudah. Dan model perubahan yang kita gunakan ketika merangka bengkel ini adalah fasa pelaksanaan di mana proses aplikasi berlaku dengan menggunakan teknik dan inovasi yang telah dipilih. Bengkel ini disusuli juga dengan soal jawab dan pembentangan bengkel dan ketika ini semua individu yang terlibat akan mengikuti objektif yang seterusnya iaitu menerima masalah tersebut dan model perubahan yang berlaku ketika ini adalah dalam fasa kedua iaitu fasa pelaksanaan yang melibatkan pengalaman awal dalam cubaan untuk mempraktikkan sesuatu buah fikiran atau pembaharuan. Bagi bengkel yang ketiga pula adalah di mana semua peserta dapat mengaplikasikan kemahiran ICT semasa menggunakan aplikasi Smart PBD di kelas masing-masing. Jadi ketika bengkel ketiga ini, perubahan yang kita gunakan adalah fasa pelaksanaan di mana proses aplikasi berlaku dengan menggunakan teknik dan inovasi yang telah dipilih. Program bengkel diteruskan dengan soal jawab dan pembentangan bengkel di mana ia adalah langkah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin timbul di mana fasa ketiga ini adalah fasa penerusan yang merujuk kepada keadaan sama ada perubahan diterima atau tidak. Seterusnya adalah aktiviti yang terakhir iaitu resolusi di mana objektif bagi aktiviti resolusi ini adalah semua peserta dapat membuat penilaian keberkesanan aplikasi Smart PBD dan mencadangkan penambahbaikan sistem yang lebih mantap. Di mana model perubahan fulan yang digunakan adalah fasa pelaksanaan di mana proses aplikasi berlaku dengan menggunakan teknik dan inovasi yang telah dipilih. Program resolusi ini diteruskan dengan program ikrar di mana objektifnya adalah kesepakatan penggunaan aplikasi. Model ini turut merangkum fasa ketiga iaitu fasa penerusan yang merujuk kepada keadaan sama ada perubahan diterima pakai ataupun tidak. Seterusnya dibincangkan
tentang implikasi iaitu perubahan terhadap organisasi dari segi dasar, latihan, pengetua dan guru. Perubahan terhadap organisasi dasar. Penciptaan inovasi ini dijadikan sebagai salah satu KPI dalam usaha menambah baik semua aspek pengurusan di sekolah. Pihak pentadbir perlu membuat ketetapan dan penegasan bahawa perubahan ini mesti dibuat sekiranya sistem yang ada menyukarkan tugas guru. Perubahan yang kita lihat seterusnya bagi implikasi ini adalah terhadap pelatihan. Aplikasi ini memberi latihan yang baik dan kemudahan yang menarik kepada guru-guru dalam melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Oleh itu, pentadbir perlu membuat analisa keperluan latihan kepada semua guru dan memberikan latihan yang sesuai mengikut skop tugas mereka. Latihan ini mesti dirancang dengan teliti dan secara sistematik. Implikasi yang seterusnya adalah implikasi perubahan terhadap pengetua. Pengetua akan lebih prihatin terhadap semua isu yang dihadapi oleh guru-guru dan memberikan sokongan yang sepenuhnya. Gaya kepimpinan juga perlu pelbagai untuk memastikan semua aspek perubahan berjaya dilaksanakan seperti kepimpinan transformasi dan kepimpinan teknologi. Fasa implikasi yang seterusnya adalah perubahan terhadap guru. Guru-guru mesti bersedia menerima apa sahaja bentuk perubahan dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan pencapaian murid. Oleh itu, guru-guru perlu bersikap lebih terbuka dan positif untuk menambahkan ilmu dan menguasai banyak kemahiran agar lebih kompeten dalam menyelesaikan isu-isu yang dihadapi semasa menjalankan tugas. Seterusnya kepada penghujung kesimpulan. Program ini adalah secara keseluruhannya melihat kepada perubahan adalah satu keperluan. Dalam sistem pendidikan, menguruskan perubahan adalah rentetan daripada usaha kepimpinan dalam mengambil langkah perubahan tersebut. Yang kedua, model perubahan Fuller ternyata dapat memberi kemudahan kepada guru-guru dalam menghayati perubahan yang dilakukan. Dan kesimpulan yang ketiga adalah inisiatif yang diambil oleh pengetua dan pihak jawatankuasa projek ini adalah langkah yang teratur dan bersistem. Diharapkan aplikasi yang dibangunkan ini dapat diaplikasikan kepada semua panitia mata pelajaran, malah diperluaskan kepada sekolah-sekolah lain di negeri Sabah. Seterusnya adalah senarai rujukan yang diperolehi ketika research ini dibuat dan seterusnya faktor-faktor yang diguna pakai untuk merealisasikan program ini. Sebelum kita membuat penutup, saya serahkan kepada Puan Faridah sekali lagi untuk menceritakan tentang lampiran-lampiran yang ada. Terima kasih. Ini ialah senarai rujukan bagi tugasan kami. Ini pula ialah lampiran bagi aplikasi Smart PBD. Okey, langkah demi langkah sampailah bagaimana data PBD disimpan dalam Google Sheet yang senang dicapai oleh semua guru dan juga pentadbir sekolah. Okey, akhir sekali ini ialah link app sheet yang dicipta yang boleh dicapai dengan mudah dalam Smart PBD ini. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.